Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah bertemu lagi kita tuan-tuan dan puan-puan. Minta maaf muka saya agak letih sebab saya tak rehat lagi ni. Okey, hari ni hari Ahad dan seperti yang saya tanya dekat Facebook hari ni, siang tadi saya tanya dekat Facebook kepada follower-follower kita tanya, nak tak saya sharekan macam mana cara saya buat simpanan. Okey. Saya nak sharekan dan respon netizen, respon follower kita ramainya kata nak saya buatkan satu konten video yang share macam mana cara saya buat simpanan. Okey, saya tak nak buang masa, saya tak nak cerita panjang-panjang, saya nak straight to the point. Okey, tuan-tuan nampak tabung ni kan? Ni tabung saya. Tabung saya. Ada untuk enjoy, ada untuk home dan repair, ada untuk saving, travel and picnic, ada untuk emergency. Dan dekat sini saya tulis kat atas ni 5%, 5%, 5%, semua ni 5%. Sebelum saya nak ke sini, saya akan cerita, saya akan sharekan basic dulu. Saya stop saya silentkan handphone, bising sebab WhatsApp masuk dekat sini. Okey, pertamanya menyimpan. Kita punya main point adalah menyimpan. Kalau kita nak banyak duit, kita kena simpan. Macam mana nak simpan? Pertamanya, tuan-tuan tak boleh simpan duit gaji. Ini cara saya. Mungkin tuan-tuan ada cara tuan-tuan sendiri dan orang lain pun, sifu-sifu lain pun ada cara mereka sendiri. Dan ini saya terangkan, saya share cara saya. Jadi sesiapa yang rasa sesuai boleh ikut, rasa tak sesuai tak boleh ikut. Okey? Jadi simpanan. Macam mana kita nak buat simpanan dan duit apa yang perlu kita simpan? Duit gaji bukan untuk simpanan. Duit gaji untuk bayar hutang, untuk belanja duit dapur, duit sekolah anak-anak, duit transport nak pergi kerja, duit duit nak bagi mak bapak kita duit. Kalau siapa yang ada adik-adik tengah belajar tu, sebagai abang atau kakak nak bantu adik-adik kita belajar, nak bagi duit belanja, itu duit gaji. Kebiasaannya majoriti yang saya kenal orang, yang saya survey, majoriti ramai duit gaji tak dapat nak simpan. Sebab cukup-cukup ataupun macam tak cukup. Jadi macam mana nak buat simpanan sedangkan duit gaji tak ada? Okey, zaman sekarang dah jadi normal. Dah jadi perkara biasa kalau seseorang, baik lelaki atau perempuan, ada dua atau lebih daripada dua kerja dalam satu hari. Okey. Jadinya simpanan dalam tabung ni bukan duit gaji, tapi duit kita kerja part time. Part time ke, ada bisnes kecil-kecil ke. Okey, contohnya waktu siang tuan-tuan perempuan kerja government, jadi cikgu ke kan, ataupun kerja swasta, kerja kilang ke, apa lagi? Kerja sebagai technician dekat syarikat kontraktor ke, apa-apa pun kerja hakiki. Okey, itu nama dia kerja hakiki. Waktu siang tuan-tuan kerja hakiki. Dan mungkin adik please, dan bila balik waktu petang tu balik kerja, mungkin tuan-tuan buat online seller, tuan-tuan jual barang-barang online, itu part time. Ataupun bila balik kerja tu, waktu petang tu, waktu malam, tuan-tuan buat dropship. Ataupun kepada lelaki-lelaki, biasanya bila balik kerja akan buat grab car. Siang kerja hakiki, bila balik kerja akan buat grab car, bawa kereta grab. Ataupun akan buat food panda, akan ambil part time buat delivery. Macam-macam kerja. Ada tu siang kerja hakiki, malam kerja kedai makan, ataupun malam kerja pam minyak, kerja part time, ataupun malam kerja security guard. Macam-macam pekerjaan part time. Jadi income part time tu yang kita simpan dekat dalam tabung dan ada pembahagian dia. Satu lagi, ada jenis juga netizen yang Isnin sampai Jumaat kerja betul-betul, kerja makan gaji, buat overtime gila-gila. Memang tak ada masa nak buat part time lah. Malam tu memang tak ada masa, balik dah penat, memang balik tu rehat je.
Okey, tapi hari Sabtu Ahad bila cuti, golongan ni akan buat part time. Mungkin dia akan pergi buat wiring, buat apa, catering ke, jual nasi lemak satu Ahad ke, jadi nelayan ke satu Ahad, cari ikan kat laut, macam-macam. Jadi golongan macam tu. Jadi pekerjaan Isnin sampai Jumaat, pekerjaan hakiki dan overtime dekat syarikat yang sama itu tak boleh disimpan. Itu bagi saya. Pekerjaan tuan-tuan part time pada hari Sabtu dan Ahad itu yang perlu disimpan. Jelas saya harap jelas. Okey. Saya akan cerita tentang diri saya. Tuan-tuan cuba fahamkan dan cuba sesuaikan dengan pekerjaan part time tuan-tuan. Jadi cara saya sesuai dengan individu yang ada pekerjaan part time atau ada side income, bukan hanya satu income. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan nak follow cara saya, kena ada side income. Carilah apa pun. Sekarang ni orang buat food panda dah popular dah, memang dah biasa dah. Siang kerja hakiki, malam buat food panda, petang buat food panda atau buat grab car. Macam-macam lah kalau kita nak cari duit ni. Senang dah sekarang ni kat Malaysia ni. Tak pun buat macam saya lah, jadi YouTuber. Macam sekarang ni saya sharekan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, iklan masuk, iklan bayar saya. Saya jadi YouTuber. Kalau Facebook apa nama dia? Facebooker Facebooker lah. Macam jadi tuan-tuan faham bila saya masukkan video yang saya sharekan ni dekat Facebook, Facebook akan masukkan iklan. Jadi tuan-tuan tengok, iklan tak boleh skip. Tuan-tuan kena tunggu iklan tu habis, sampai dah habis baru boleh tengok apakah yang saya akan cerita selanjutnya. Jadi iklan tu bayar saya. Jadi macam-macam boleh nak cari duit. Kat Malaysia ni mudah nak cari duit. Cuma kita rajin atau malas saja. Okey? Saya tak nak cerita panjang. Saya nak cerita praktikal, senang tuan-tuan faham. Okey, tuan-tuan pandang dekat sini. Dekat sini ada duit enjoy. Dalam ni ada duit. Saya suka simpan not 100. Jadi kalau ada not RM50 ke, RM10 ke, kalau saya kumpul-kumpul, ada not 100, saya convert 100 kat sini. Yang RM10 ke, RM50 ke, berapa ringgit dalam ni saya keluarkan. Macam tu. Kalau tuan-tuan tengok sini, semuanya not 100. Sebab saya suka simpan not 100. Contohlah, contoh, ni duit enjoy. Contoh minta maaf, saya bukan nak menunjuk-nunjuk, bukan nak tunjuk duit saya. Saya pasti insya-Allah tuan-tuan lebih banyak duit. Tuan-tuan lebih banyak duit, tuan-tuan lebih banyak simpanan dari saya. Cumanya ini sebagai pelajaran dan pengajaran. Jadi saya tak suka cerita teori. Nanti tuan-tuan kata, alah cakap teori boleh lah, tunjuklah praktikal. Jadi saya nak tunjuk praktikal. Jadi saya kena tunjuk betul-betul. Jadi jangan salah faham, jangan judge saya macam-macam. Okey? Ini enjoy. Ni duit enjoy. Saya sengaja letak bekas yang bersinar yang saya nampak. Bila saya nampak tu, bila dah banyak tu, saya seronok. Jadi bila saya nampak duit tu meningkat-ningkat kan, saya happy. Saya rasa semangat nak simpan duit. Okey, duit enjoy ni adalah duit apa? Duit boros. Duit yang saya nak shopping, saya nak pergi mana-mana. Nanti saya akan ajarkan macam mana cara kita nak menyimpan 5%. Kalau contohnya iPhone baru keluar. Kat sinilah saya ambil duit. Nak beli iPhone baru. Kalau contohnya anak-anak nak mainan. Anak kata, ayah nak mainan. Nak beli mainan kat Shopee. Kat sinilah kita akan ambil duit. Duit enjoy. Okey, lepas tu dia mesti ada duit travel and picnic. Jangan pandang piknik, pandang travel dulu. Andai katalah tiba-tiba ada jemputan kenduri kahwin dekat kampung. Dah lah kampung jauh. Takkan nak, bila dah ada jemputan kenduri kahwin, takkan tak nak pergi, kan? Kena jaga hati, yang menjemput tu kena pergi. Tak ada tuan rumah nak bagi kita duit minyak, duit tol dia, duit penginapan, tak ada. Kita pergi kenduri kahwin, kita kena keluar duit minyak, keluar duit tol, lepas tu dah makan kena bagi duit salam lagi. Jadi takkan nak keluar di poket. Jadi ini duit dia. Duit travel kita simpan. Jadi bila ada jemputan kenduri kahwin ataupun ada kenalan kita yang meninggal dunia. Okey, contohnya meninggal dunia, kita kena pergi. Jadi time tu kalau tak ada duit macam mana? Macam mana nak pergi? Jadinya inilah duit travel. Duit travel. Duit ni standby untuk kalau kita perlu travel jauh dan emergency. Travel jauh dalam keadaan yang kita tak rancang. Jadi kita ambil duit travel. Dan sekiranya duit travel ni ada lebihan, ni dulu ni lebih saya dah berjalan itu saya bawa family saya jalan sebelum PKP dah pergi berjalan. Jadi tinggal ada yang ni duit travel ni setakat baru nak kumpul balik lah. Jadinya kalau ada lebihan, barulah kita pergi piknik.
Jadi setiap hujung tahun ke, bulan 10 ke, 2 bulan sekali ke, 3 bulan sekali ke, kalau duit ni banyak, kita pergi berjalan, bawa anak-anak pergi berjalan. Ini faham Okey. Emergency, ini paling penting. Kadang-kadang anak tahulah anak kecil-kecil lasak, memanjat-manjat jatuh dah berdarah hidung, dah benjol kepala, kena pergi hospital, pergi klinik. Ni duit dia. Kadang-kadang anak-anak demam, batuk, sesama, takkan nak guna duit poket. Duit poket tu lah duit minyak nak pergi kerja kan. Duit makan nak pergi kerja, macam-macam nak buat. Tiba-tiba anak kena pergi klinik pula demam. Contoh. Jadi inilah duit dalam tabung lah kita akan guna untuk emergency. Contoh. Home and repair. Okey, contoh home and repair. Kalau tuan-tuan perasan rumah saya, siapa yang follow saya sejak bertahun-tahun lepas, dulu rumah saya kecil, biasa je. Sekarang dah panjang dah rumah saya. Jadi yang baru-baru ni saya baru renovate rumah dengan harga lebih kurang 20,000 saya renovate. Jadi duit dekat sini kita akan guna home and repair. Dan tiba-tiba contoh pintu bilik air rosak, pintu bilik rosak. Tombol pintu rosak ke, mana nak cari duit? Nak repair? Dekat sini. Dekat sini. Home and repair. Tiba-tiba saudara mara nak datang, mak ayah nak datang kan, nak tidur rumah kita, tak nak prepare, nak beli kapet. Contohnya nak beli kapet, nak beli toto. Tu kapet ya. Kapet. Okey. Dah. Contohnya mak ayah datang nak beli kapet, nak beli lansir baru. Contoh lansir. Contoh lansir. Contoh lansir baru. Okey, ni contoh lansir baru. Contoh. Okey. Jadi tiba-tiba mak telefon, ayah telefon. Hello, nak datang rumah lah, mak ayah kata. Nak datang, nak tidur 2-3 hari, nak jalan. Nak jalan dekat rumah kamu. Jadi bila mak bapak datang, takkan tak nak prepare kapet, lansir, macam-macam. Malulah. Jadi dekat sinilah kita ambil duit home and repair. Faham Ni saya cerita, saya sembang dulu, bagi tahu dulu. Bagi sebut satu-satu, nanti saya share macam mana cara saya kira duit. Letak dia macam tinggi. Savings. Ini duit tak boleh usik. Kecuali keadaan memerlukan sahaja. Ni savings. Saving ni duit simpanan. Dah masuk jangan keluar. Kecuali contohnya saya nak beli iPhone. Hari tu iPhone 12 keluar. Harga dalam dekat 7,000, 6,000 lebih. Maksudnya aksesori semua 6,000 lebih dekat 7,000. Duit untuk enjoy tak cukup. Ni, duit enjoy. Tak cukup. Barulah tarik duit dekat sini. Ambil sikit dekat saving. Tu guna duit saving. Duit saving jangan usik Kalau terpaksa baru usik. Okey, tak tinggi. Okey, dah cukup. Sekarang saya nak tunjuk practical. Okey, bila kita buat practical, ini keuntungan saya 2-3 hari lepas dan hari ni. Bila kita berniaga, okey, bila tuan-tuan buat kerja part time atau berniaga, insya-Allah jangan risau. Insya-Allah biasanya duit kita hari-hari, untung kita masuk hari-hari. Jadi itulah kelebihan orang yang buat part time atau berniaga, duit hari-hari ada. Contohnya ini, ini duit hari ni. Ini untung hari ni. Hari ni saya jual 2 biji aircon. Untung 1,000, untung bersih 1,000 dapat hari ni. Ni semalam, ni 3 hari lepas, 3 hari lepas semalam. Ini apa yang? Ahad. Sabtu, Jumaat, Kamis, Jumaat, Sabtu. Kamis, Jumaat, Sabtu yang ni. Untung bersih untung bersih. Jadi ni saya dah tahu, ni saya dah tahu 1,000, ni saya tak tahu. Saya kira jap. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25.5 2,500 1,500 3,550. Okey. Untung hari ni 1,000, ini 2,550. Jadi semua 3,550. Untung untuk 4 hari. Bila berniaga 4 hari, insya-Allah hari Selasa saya ke Tanjung Malim, ke Perak pula. Ada job lagi kat sana. Tu tak nak ceritalah, tu cerita kemudian. Kalau customer izinkan ambil video, saya akan ambil video untuk insya-Allah untuk tontonan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jadi untung saya 4 hari daripada hari Kamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Hari ni hari Ahad adalah RM
3,550. 3,550. Ini untung untuk 4 hari. Okey, saya tak boleh ambil semua. Kena bahagi 3. Nombor 1, ini untuk hutang. Hujung bulan nak bayar hutang kan? Hutang. Ini untuk nombor 2, gaji pekerja. Okey, muka abang. Kalau tuan-tuan tak ada pekerja, tuan-tuan bahagi 2 aja. Hutang dengan duit poket. Kalau saya ada pekerja, kena bahagi 3. Jadi yang nombor 3. Nombor 3, ni duit poket. Okey, duit poket. Jadi kena bahagi 3 dulu. Kena bahagi 3 dulu. Ni cara dia. 3,550, nampak yang? Bahagi 3. Bahagi 3. Sama dengan ni dapat RM1180 lah. RM1180. RM1180. Okey, ini simpan dekat mana? Hutang. Ini simpan dekat bank. Ini pun sama, gaji pekerja simpan dekat bank. Ini ini simpan dekat nombor 1 wallet. Nombor 2 tabung. Okey, kita nak cerita yang nombor 3 ni. Nombor 3 ni RM1180 kena bahagi 3, kena bahagi 25%. Okey, dapat ni tuan-tuan semua ni 1 2 3 4 5. 5. Setiap ni 5%. 5%. 5%. 1180 kali 5%. Bermaksud RM59. RM59. Kali 5%, RM59. Okey. RM59 ni kena bahagi, bukan 5%, 25%. Patut silap kira. Salah tuan. Mana ni? 5% campur 5%, campur 5%, campur 5%, campur 5%. 25%. Hilang fokus. 25%. Jadinya saya pusing belakang. Apa je lah depan ni lah. Okey. RM1180 kali 25%. 1180 kali 25%. Maksud RM295. Ini 5%, 25% ya. Okey. 295 bahagi dengan 5 tabung. 5 tabung sama dengan 295 bahagi dengan 5. Dapat RM59. RM60 lah. RM60. Jadi satu tabung dapat RM60. Faham Okey. Jadinya kita asingkan contoh ni lah. Saya dapat 1180. Saya buat contoh. Ni 1000. 1000. 1000. Ni asingkan dulu. Okey, ni 1000 Ni 1000. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1000. 1000 100 50 6 7 8. Okey. 1180. Ini untung. Untung bersih saya adalah 3550. Saya kena bahagi 3. Saya tak boleh ambil semua sebab saya ada komitmen. 1 hutang 1180 akan masuk ke bank.
Nombor 2, gaji pekerja 1180 masuk ke bank. Jadi daripada keseluruhan 3550 untung, duit poket saya adalah 1180 saja. Okey, Kak Nayam. Dari 1180 tu RM59 RM59 untuk satu tabung kena masuk ke tabung lah. Jadi saya genapkan 60 sebab 59 saya nak kira kan, genap 60. Jadi 60 kali 5 tabung 300. Okey, 300. 1180 untung duit poket, duit belanja tolak 300 sama dengan 880. Okey, jadi kita keluarkan 880 dulu. 880. 1 2 3 4 5 6 7 8. 800 5 6 7 8. Okey, ini duit belanja saya. Duit belanja. Saya nak isi minyak, nak pergi beli makan, saya nak beli gula-gula, saya nak enjoy ke suka hati saya. Ini dah tak ada yang ini 880 ni dah tak ada terpalit lagi dengan apa-apa kaitan. Dah tak ada komitmen apa. Ini untung bersih saya menjaga. Kalau hari-hari dapat untung bersih banyak, rezekilah. Okey, ini masuk wallet. Okey, 880 masuk wallet. Jadi ini saya tak perlu pening kepala. Saya nak belanja ke mana pun suka hati saya. Okey, boleh faham Boleh faham. Okey, sekarang 300. 300 kena bagi 5 tabung. Bagi 5 tabung RM60. Okey, jadinya nanti saya kena pecahkan ni 10-10 lah. Saya kena pecahkan 10-10. Jadi RM60 akan masuk dekat sini, RM60 akan masuk dekat sini, RM60 dekat sini, RM60 dekat sini, RM60 dekat sini. Bila dah cukup RM60, RM70, dah cukup 100. Dah cukup 100, saya keluarkan, saya ambil 100 keping, saya ganti balik. Jadi semua ni dalam 100. Tapi ini perangai saya lah, saya suka simpan duit 100. Kalau tuan-tuan suka simpan duit 10, tuan-tuan simpan duit 10 lah. Atau tuan-tuan suka simpan duit 20, simpanlah 20. Kalau tuan-tuan suka campur-campur, tak ada masalah. Rasanya boleh faham tak macam pengiraan saya? Yang boleh faham ya? Senang tak faham? Okey, jadi macam tu cara saya bahagikan. Setiap hujung bulan duit gaji pekerja dah ada. Setiap hujung bulan duit hutang, nak bayar hutang dah ada. Lepas tu setiap hari, setiap kali saya dapat keuntungan, wallet saya insya-Allah penuh. Jadi duit tu lah saya boleh nak buat sedekah ke, nak bagi zakat ke, saya nak beli gula-gula ke, mi goreng ke, saya nak beli perabot ke, kan? Saya nak beli apa suka hati saya. Itu duit poket yang 75% tu untuk bersih saya. Tu tak ada komitmen apa. Suka hati nak guna. Alhamdulillah kalau hari-hari ada untung, hari-harilah dapat duit poket. Dan kalau hari-hari ada untung, ada Allah bagi rezeki, hari-hari dah penuh tabung ni. Cepat penuh tabung ni. Okey. Kesimpulan dia saya akan refresh balik. Ini cara saya. Kalau tuan-tuan nak menyimpan ikut cara saya, duit gaji tak perlu simpan sebab biasanya tak cukup pun atau cukup duit gaji. Duit gaji belanjalah bagi mak bapak, bagi adik-beradik yang tengah belajar, bayarkan yuran sekolah anak-anak, beli duit sayur, duit dapur, bayar duit hutang masuk dalam ni kan. Duit hutang masuk dalam ni. Kalau tak cukup, top up ke duit gaji lah. Kalau duit gaji cukup, yang duit hutang yang ni, ya. Kalau duit gaji tu cukup bayar hutang, okey lah. Ni boleh simpan. Boleh buat simpanan. Tapi kalau duit gaji tak cukup bayar hutang, ni ada cover. Ada untung, ada cover. Jadi tuan-tuan, itulah saya punya cara saya simpan duit. Dan alhamdulillah setakat ni dia berkesan. Tuan-tuan pun tengok, dan siapa yang follow saya daripada dulu sampai sekarang, tuan-tuan tengok kehidupan saya, alhamdulillah diizinkan Allah, insya-Allah semakin maju. Jadi setiap tu ada rahsia dia. Dan hari ni saya buka rahsia saya share kepada tuan-tuan, ajarkan tuan-tuan macam mana cara saya buat simpanan. Dekat rumah mesti ada tabung. Syaraf, no? Okey. Dan mesti ada tanya, Cikgu Rizal, kalau duit shilling macam mana? Hari-hari mesti duit shilling. Okey, duit shilling macam ni. Tengok. Banyak duit.
ni duit shilling. Yang nampak? Hari-hari. Ni dah keluar sikit dah, keluar. Dulu penuh banyak. Okey. Kalau duit shilling ada tabung special. Ini tabung duit shilling. Okey, sebagai perkongsian saya share kepada tuan-tuan masa saya tengah susah dulu. Saya ingat lagi masa arwah mak mertua saya masih hidup. Ada sekali tu saya memang tengah sesak. Saya tengah sesak betul, tak cukup duit. Mak mertua pula datang rumah. Nak beli makan, barang makan tak cukup duit. Jadi syukur saya ni jenis yang suka menyimpan duit shilling. Setiap hari kalau saya balik duit shilling saya tabung. Jadi bila tengah sesak tu, saya masuk bilik, saya ambil duit shilling, saya kira duit shilling saya pergi dekat kedai orang jual nasi lemak dekat gerai-gerai tepi jalan tu, saya tukar. Saya kata, kakak nak duit shilling tak? Kan biasa dia orang nak lah. Jadi saya bagi duit shilling, dia orang bagi duit kertas. Duit tu saya beli beras, beli lauk-lauk, beli ikan, beli ayam semua, beli sayur. Dan dapat saya makan lauk yang selesa, minum yang selesa masa arwah mak mertua saya datang. Tu masa saya tengah susah. Jadi tuan-tuan, walaupun seposen, tuan-tuan bawa balik, simpanlah. Walaupun seposen, masuk tabung. Tuan-tuan, nanti bila tuan-tuan terdesak, seposen tu akan bantu. Hari-hari seposen, kalau lama-lama, bersen-sen jadi dia. Beringgit-ringgit, beratus-ratus, beribu-ribu. Ini nasihat saya sebab saya pernah susah, saya pernah miskin, saya pernah bankrupt. Anak-anak saya pernah minum susu Milo. Tak ada susu tak ada duit nak beli susu, beli Milo. Masukkan Milo paket dalam botol susu, goncang-goncang bagi anak minum ni, anak-anak saya ni. Masa anak-anak saya 3 orang, saya jatuh. Habis, saya kena tipu ratus ribu. Saya baru je dulu bankrupt baru nak okey, kena tipu ratus ribu. Jadi anak-anak saya ni dulu masih kecil-kecil ni. Anak-anak tuan-tuan mungkin minum susu test. Anak-anak saya tahu minum Milo saya beli paket Milo dekat kedai-kedai bawah tu, saya kopek masuk dalam botol susu, goncang-goncang bagi minum. Itu masa saya tengah susah. Sebabkan saya susah, insya-Allah mungkin disebabkan tu, sebab itulah saya beringat untuk menabung. Dan alhamdulillah sekarang dengan izin Allah hidup saya makin senang dan anak-anak saya pun minum susu yang paling mahal je lah. Bukan nak berlagak menunjuk-nunjuk, tapi saya nak share kenangan-kenangan saya. Okey tuan-tuan dan puan, saya tak nak bercerita panjang lagi, bercerita panjang. Ini cara saya. Sekiranya tuan-tuan rasa sesuai, tuan-tuan boleh ikut. Kalau tuan-tuan rasa tak sesuai, tuan-tuan ikutlah cara sendiri atau cara-cara orang lain. Banyak cara, banyak teknik kita nak simpan duit. Dan cara saya ni melatih tuan-tuan supaya kuat bekerja. Sebab apa? Sebab saya tak minta tuan-tuan simpan duit gaji. Saya minta tuan-tuan simpan atau menabung duit part time. Duit kerja part time atau duit buat bisnes kecil-kecil. Ataupun kalau tuan-tuan bisnesmen yang besar, duit untung bisnes itulah masuk tabung, bukan duit gaji. Okey tuan-tuan dan puan, macam saya ada syarikat Sdn Berhad. Bila saya Sdn Berhad, saya director memang ada gaji. Jadi gaji dia dekat sini. Ni gaji pekerja ni termasuklah gaji saya sekali. Ni gaji pekerja termasuk gaji saya sekali. Jadinya saya ada 2 income. Bila saya kerja Sdn Berhad, saya director, saya memang ada gaji dari walaupun syarikat tu saya punya, walaupun company tu milik saya, tapi saya kena ambil gaji sebab syarikat Sdn Berhad memang macam tu. Jadi ujung bulan saya dapat gaji, duit gaji tu bukan untuk simpanan. Tapi bila saya berniaga, saya ada untung, jual petai ke, jual durian ke, kan? Jual apa-apa pun, jual aircon macam tadi, contohnya saya jual 2 biji aircon, dapat untung 1000. Jadi duit itu yang gunakan untuk duit poket belanja hari-hari dan untuk masuk ke tabung. Jadi cara saya, teknik saya mengajar tuan-tuan supaya bekerja kuat dan tidak bergantung dengan duit gaji. Okey, sekian perkongsian saya. Saya tak nak bercerita panjang. Mungkin tuan-tuan dah boring dengan saya bercerita. Saya dah buat dan tuan-tuan saya syurkan cuba dulu. Jangan cakap, jangan bagi komen negatif dekat bawah ni. Cuba dulu, tengok hasil macam mana. Saya Muhammad Azrizal Aziman. Saya pengarah syarikat Mahbawi Engineering Malaysia Sdn Berhad. Saya pakar elektrik, saya pakar solar Malaysia. Okey, soalan. Mesti ada follower kita nak tanya soalan kan? Ishraf, come here. Come here kat ayah. Abang Is. Abang Is. Abang. Dia main game. Ishraf, come here. Abang. Nah. Okey, soalan dia. Soalan apa nak bagi ni ya?
Soalan apa nak bagi? Okey tuan-tuan dan puan, dekat sikit soalan dia. Pada tahun 2013 saya pernah bankrupt. Masa tahun 2013 saya baru 5 tahun berniaga. Memang income saya lebat. Saya tak usik duit gaji. Duit gaji kerja kerajaan saya tak usik. Saya part time masa tu. Siang kerja kerajaan, petang saya berniaga, satu Ahad saya berniaga, malam saya berniaga. Memang saya sukses. Saya beli kereta memang cash saja. Kereta hutang saya dah cashkan. Dalam 5 tahun je saya dah cashkan. Saya banyak beli benda cash. Dan 2013 saya salah langkah. Tahun 2013 saya salah langkah. Saya bankrupt. Adik, no. Saya bankrupt, saya jatuh. 3 tahun saya bankrupt. Tahun 2016 saya dapat bayar hutang. Semua hutang saya dapat bayar. Bulan 11 2016 saya dapat selesaikan masalah bankrupt saya. Dan pada tahun 2013 saya bankrupt. 3 tahun saya tanggung hutang. 2016 saya selesai bayar hutang semua. Dan pada tahun 2016 saya rasa baru nak senang sikit. Saya kena tipu ratus ribu. Dan saya jatuh sekali lagi. Dan masa itulah anak-anak saya semua minum susu Milo lepas tu makan apa yang ada saja makan. Memang sedih, memang tertekan, memang stres masa tu. Memang Allah je tahulah perasaan saya masa tu. Okey, soalan dia pada tahun bila saya bankrupt dan berapa tahun untuk saya naik balik, untuk saya bayar semua hutang saya, hutang bankrupt. Dan pada tahun bila saya kena tipu ratus ribu. Terbaik. Assalamualaikum. Bye bye. Bye bye.